Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Hazi bin Zamri, nombor metrik 10 DKM 20F 2016. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi etika dan peradaban beserta contoh-contoh yang sesuai dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Definisi etika boleh juga diterjemahkan sebagai peraturan masyarakat yang terdiri daripada tata susila dan tata tertib masyarakat. Peraturan masyarakat dimaksudkan sebagai tradisi, norma, kebiasaan, adat, pantang larang dan nilai masyarakat. Seterusnya, definisi peradaban. Istilah peradaban sering digunakan pakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban juga membawa maksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor yang pertama, faktor pendidikan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tiap-tiap masyarakat dan bangsa di negara manapun selalu berkebudayaan, akan tetapi tidak semuanya telah memiliki peradaban yang tinggi. Sebuah negara dan bangsa terbina dengan adanya kesatuan dan kesepaduan masyarakat dalam konteks keunikan Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, agama dan budaya. Kesatuan dan kesepaduan masyarakat dapat dicapai dengan adanya nilai peradaban yang tinggi dalam kehidupan seharian. Antara contoh-contoh etika dalam kehidupan masyarakat yang pertama, hormat menghormati. Hormat yang ditunjukkan dalam sikap, pertuturan, tingkah laku diri mestilah mengikut peraturan atau norma yang berlaku. Dalam sikap, berusaha membawa diri dalam keadaan bersederhana dan tidak menunjukkan keangkuhan. Kemudian, dalam percakapan, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan serta berhati-hati dalam memilih perkataan kerana ianya boleh menyinggung perasaan orang lain, juga mengganggu perbualan dan membincangkan perkara yang akan mencetuskan perdebatan yang sia-sia. Walau dalam sikap kita bersedemikian, kita mesti cuba untuk kekal baik dan tidak menyakiti orang. Sikap hormat menghormati yang ditunjukkan perlu diterapkan kepada setiap orang tanpa mengira status, kaya atau miskin, muda atau tua, berjawatan atau tidak. Jadi, dalam sikap hormat, kita tidak boleh mendiskriminasi sesama sekali. Yang kedua, bersikap murah hati. Bersikap pemurah bukan sekadar berkongsi atau bersedekah, namun kemurahan hati adalah lebih luas daripada itu. Kemurahan hati bermaksud secara meluas ia boleh ditafsirkan sebagai memberi hati, fikiran dan keupayaan yang kita ada untuk membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengira status sosial. Dengan bermurah hati, ini bermakna manusia telah berjaya mengetepikan sikap mementingkan diri sendiri. Yang ketiga dan terakhir, iaitu berperilaku baik. Dalam menjalankan kehidupan seharian, kita hendaklah sentiasa berkelakuan baik. Yang dimaksudkan dengan tingkah laku yang baik ialah tingkah laku yang tidak menyimpang dari norma kesopanan dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Tingkah laku kita sebagai manusia mesti mencerminkan kebaikan dengan tujuan agar kita dapat sentiasa hidup dengan aman dan berdampingan dengan komuniti lain. Akhir sekali, kesimpulan yang saya perolehi dari topik etika dan peradaban ini ialah gabungan elemen etika dan peradaban amat penting untuk difahami dan perlu dihayati oleh setiap individu untuk mencapai kesepakatan dan keharmonian dalam kemasyarakatan di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian supaya ianya dapat diteruskan dan dikekalkan serta dirasai oleh generasi akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Ishaq dan nama matrik saya adalah 10 DKM 20F 2014. Saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk membina jati diri yang kuat dan kental dalam kehidupan masyarakat yang berbelangkau.
Jati diri ini ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya adalah jati diri ialah identiti individu, masyarakat, negara, bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Cara untuk membina jati diri yang pertama adalah bersekolah di sekolah kebangsaan. Hal ini kerana sekolah kebangsaan mempunyai pelbagai kaum yang bersekolah di situ, berbanding dengan sekolah jenis kebangsaan yang hanya menumpukan kepada satu kaum sahaja. Dengan bersekolah di situ, jati diri dapat dipupuk dalam setiap orang bermula daripada bangku sekolah lagi, seperti pepatah melentur buluh pialah dari rebungnya. Seterusnya, mereka akan lebih terdedah kepada masyarakat yang berbilang kaum daripada usia muda. Hal ini akan membantu mereka supaya saling mengenali bangsa lain dan boleh mengelakkan masalah perkauman di masa hadapan. Seterusnya, cara untuk membina jati diri adalah menyertai program rukun tetangga di kawasan kejiranan yang berbilang kaum. Antara program-program dan aktiviti yang boleh disertai adalah seperti gotong royong, perjumpaan mingguan di Dewan Serbaguna dan sebagainya. Dengan menyertai program tersebut, mereka boleh membolehkan diri membina jati diri dengan lebih mudah kerana mereka boleh meluangkan masa bersama walaupun mereka bukan keluarga. Dengan menyertai program tersebut, mereka dapat mengenali jiran-jiran yang berbilang kaum yang tinggal di kawasan itu. Hal ini boleh menyebabkan hubungan silaturahim di antara mereka lebih erat dan kukuh. Justru itu, mereka akan mengelakkan perselisih fahaman dan lebih bertolak ansur jika jiran-jiran mereka menyambut perayaan dan melakukan upacara keagamaan di kawasan tersebut. Seterusnya, cara untuk meningkatkan jati diri adalah meningkatkan pemahaman mengenai kaum lain. Hal ini disebabkan di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan etnik yang boleh dilihat. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai kaum lain, mereka boleh membina jati diri dengan lebih cepat kerana mereka telah mengetahui mengenai kaum dan etnik yang terdapat di Malaysia ini. Antara cara untuk meningkatkan pemahaman mengenai kaum lain adalah dengan melayari internet ataupun menyoal kawan-kawan dari kaum lain mengenai budaya dan agama mereka. Dengan melakukan perkara ini, kita dapat meningkatkan pemahaman mengenai kaum lain dengan lebih mudah dan cepat. Justru itu, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan provokasi tentang kaum lain tanpa kita sedari. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum haruslah bertolak ansur supaya kita dapat hidup aman, damai dan harmoni, justru meningkatkan perpaduan negara dan menuju negara yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafar Miano dan nama matrik saya 10 DKM 2020. Jadi saya hendak menerangkan berkenaan 3 cabaran dalam usaha menerapkan konsep etika dalam masyarakat Malaysia. Okey, baik. Untuk poin yang pertama adalah ethnicity. Keterbagian etnik dalam kalangan rakyat Malaysia, contohnya seperti Melayu, India dan Cina. Mengapakah saya mengatakan perbezaan etnik ini adalah merupakan satu cabaran bagi menerapkan etika dalam Malaysia adalah kerana perbezaan etnik dalam kalangan rakyat Malaysia boleh menimbulkan perbalahan yang berunsur perkauman.
sekiranya isu-isu sensitif disentuh. Ini berlaku oleh kerana kita mempunyai peradaban dan kepercayaan yang berbeza-beza. Oleh itu, daripada kita berbalah sesama sendiri berkenaan perbezaan yang kita ada, lebih baik kita meraihkan atau menghormati perbezaan tersebut. Dengan melakukan perkara tersebut, kita dapat merapatkan lagi jurang perbezaan yang kita ada dan menguatkan dan mengeratkan masyarakat di Malaysia. Okay. Kemudian kita tengok pula kepada poin yang kedua, iaitu media. Pengurusan maklumat yang tepat di media sosial adalah sangat penting. Pengurusan maklumat yang tepat dan menyeluruh adalah sangat penting. Tambahan lagi apabila maklumat tersebut berkait dengan isu-isu agama atau perkauman. Jadi kita haruslah sebagai individu, kita haruslah bertanggungjawab dalam mengawal postingan ataupun men-share sesuatu maklumat tertentu di dalam media sosial supaya maklumat tersebut adalah tepat. Isu berkenaan media ini bertambah penting apabila lebih ramai kanak-kanak yang mempunyai akses kepada media sosial. Jadi kita perlulah menjadi lebih prihatin dalam memerhati mereka, iaitu kanak-kanak, apa yang mereka konsum di dalam media sosial, dan kita haruslah lebih prihatin terhadap diri kita supaya tidak melakukan perkara yang tidak wajar di media sosial, membuat postingan yang boleh membawa unsur perkauman ataupun peragamaan yang tidak wajar. Okey. Baik, untuk poin yang terakhir adalah agama. Pelbagaian agama dalam kalangan rakyat Malaysia seperti Islam, Hindu, Kristian dan Buddha. Poin ini adalah sama seperti perbezaan etnik. Rakyat Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada ajaran masing-masing dan tidak perlu mempertikai atau bermusuhan antara perbezaan kepercayaan kita. Selagi mana kepercayaan agama tersebut tidak menindas mana-mana kaum atau penganut agama yang lain. Sebagai contoh, saya mengambil contoh pelaksanaan RUU 355 yang ingin meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Perkara ini tidak perlu timbul permasalahan berkenaan penganut agama lain di Malaysia, kerana rang undang-undang ini adalah untuk rakyat Malaysia yang beragama Islam, tetapi tetap ada pihak yang mengaitkan perkara ini dengan penindasan penganut agama lain. Walhal rang undang-undang ini sendiri, ramai rakyat Malaysia yang inginkan rang undang-undang ini sendiri, dan rang undang-undang ini hanya dikuatkuasakan untuk rakyat yang beragama Islam sahaja, dan ianya tidak perlulah dipolitikkan ataupun dikaitkan dengan penindasan penganut agama yang lain, kerana ia tidak berkait sama sekali. Okey. Akhir sekali, kesimpulan saya adalah kita tidak seharusnya hanya memilih untuk berbuat baik ataupun hanya memilih untuk berpandangan buruk kepada orang lain oleh kerana perbezaan warna kulit ataupun perbezaan agama sahaja. Seperti mana yang Nabi katakan, lihatlah, sesungguhnya engkau tidak lebih baik dari yang berkulit merah atau yang berkulit hitam, kecuali engkau lebih mulia darinya dengan takwa. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Syahri Nizam.
10 DKM 20F 2040. Saya akan menghuraikan dua contoh isu perkawaman masa kini yang boleh menggugat keharmonian kaum di Malaysia. Poin satu adalah contoh satu adalah isu sebelum Piala 14. Isu perkawaman, agama dan prejudis pada etnik lain ini mudah dicetus dan disebabkan melalui media elektronik, media sosial yang bersifat tanpa sempadan dan had. Situasi ini dapat menilai hasil kajian yang dijalankan berdasarkan isu-isu yang ditimbulkan sebelum dan selepas pilihan raya umum ke-14. Contoh satu adalah isu sebelum PRU 14. Berbagai isu sebelumnya iaitu penghinaan terhadap agama Islam, Kaabah dan Nabi Muhammad SAW. Ini sering terjadi di Malaysia. Dan juga penghinaan untuk kalimah Allah. Sebelum ini terdapat berbagai yang dijumpai oleh pihak berkuasa dalam untuk produk-produk yang gunakan kalimah Allah. Selain itu, Bible dalam bahasa Malaysia dan hak penjagaan anak, murtad dan ataupun berislam, dan tuntutan mayat mu'alaf. Dan selain itu, isu hudud atau RUU 355 juga isu yang agak besar dan sensitif bagi umat Islam atau kaum Melayu kaum Bumi Putera di Malaysia, di mana akta itu hanya akan dikenakan kepada Bumi Putera yang Muslim, bukan Muslim. Dan juga ada yang menghina azan dan tarhim dengan menggunakan speaker mengatakan iaitu bising dan merosakkan ketenteraman awam. Juga membawa anjing yang dikatakan umat Islam tidak boleh membawa anjing, dan juga pesta arak yang banyak hidupan dobi yang seluruh pengguna Islam juga sepatutnya tidak perlu berlaku kerana ia hanyalah dobi dan bukan dobi yang pelik, dan dobi itu adalah bukannya suatu sebagai pada agama yang benar. Contoh kedua adalah isu selepas PRU 14. Banyak isu selepas itu, iaitu antaranya status Islam sebagai agama resmi persekutuan. Banyak yang bertanya dan menyangkal yang status Islam sebagai agama rasmi persekutuan, bukan mahu yang negara ini sekular atau liberal. Mereka ingin menyebabkan liberalisme antara masyarakat
yang tidak berasas. Malah mereka tidak faham langsung pun liberalisme itu apa. Mereka hanya mengikut trend sahaja. Selain itu, isu mencabar hak keistimewaan Melayu dalam perlembagaan ini sering kali dicanang oleh pihak-pihak politik dan orang yang tidak bertanggungjawab. Dalam parlimen juga, dia sering kali bangkit isu-isu ini. Dan media sosial juga terlalu banyak isu yang dibangkitkan ini dan banyak orang menyangkalnya. Juga sensitif juga iaitu mempersoalkan kedudukan institusi belajar atau hak istimewa. Banyak setengah NGO, individu buat karikatur yang menghina institusi belajar dan statement-statement di media sosial yang menghina, yang tidak berasas atas kerana mereka tidak memahami keadaan undang-undang di Malaysia. Juga mempertikaikan fungsi institusi Islam seperti yakin dan pengstrukturkan Islam semula agensi Islam. Selain itu, seringkali isu ini ada siapa PIU sebelum PIU pada, iaitu mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Juga teks edaran dalam bahasa Mandarin dan Tamil. Mereka berkata bahasa Melayu itu tidak penting, tetapi ini negara Malaysia. Di kawasan Kepulauan Nusantara, iaitu bahasa Melayu telah digunakan beribu-ribu tahun di sini dan adalah bahasa-bahasa kaum pribumi di sini. Selain itu, isu membuka mara kepada bukan Bumiputera. Isu ini sepatutnya tidak perlu diusulkan atau ditegahkan oleh orang-orang bukan Bumiputera. Sepatutnya pada awalnya mara sekali UiTM itu bukan untuk Bumiputera yang pada masa itu tidak mampu untuk menyambung pengajian tinggi. Jadi UiTM ditubuhkan untuk membantu Bumiputera yang fakir miskin, yang tidak mampu untuk menyambung pengajian tinggi. LGBT juga teramat sering kali jadi isu di Malaysia. Mereka organisasi LGBT ini sepatutnya tidak perlu pun menetap di Malaysia kerana menyanggah moral manusia dan biologi manusia dan agama. Bukanlah sahaja agama Islam, tapi agama Kristian yang tidak menyokong hubungan sesama jenis yang tidak bermoral ini. Ia juga merosakkan kanak-kanak dan orang-orang muda, sekali kanak-kanak di sekolah rendah, sekolah menengah dan tadika atau tidak sekolah lagi. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan mempunyai pelbagai fahaman agama, kita haruslah
menghormati sesama rakyat untuk mengelakkan terjadi atau apa-apa saja fenomena yang tidak diingini di Malaysia yang mengugat keamanan Malaysia, kerana semua rakyat Malaysia menginginkan keharmonian yang baik di negara kita. Sekian, terima kasih.